sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jika kamu melihat seseorang boleh terbang di udara dan boleh berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur peribadi dan amalannya dengan pertimbangan neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, mengapa masih ada yang menjadi pengikut ajaran-ajaran sesat ini? Oleh itu, mari kita dengarkan beberapa pendapat dari ilmuwan mengenai maksud, kesan serta cara menghindari dari terjebak dengan ajaran sesat. Jadi sebelum kita pergi kepada pandangan saya, kita masuk dulu kepada definisi ajaran sesat kan. Okey, jadi definisi ajaran sesat menurut kebanyakan ulama mengatakan ajaran sesat ini merupakan ajaran ataupun satu kefahaman yang menyimpang daripada ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, dan juga mereka punya manhaj juga menyeleweng daripada manhaj salaf dan juga khalaf lah. Jadi bila tidak masuk ke dalam dua-dua manhaj ni, iaitu salaf dan juga khalaf, maka pemikiran ataupun ajaran tersebut telah menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah kita lah di Malaysia ni. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini hanyalah golongan salaf dan khalaf sahaja yang termasuk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi selain daripada golongan salaf dan juga khalaf ini tidak diterima. Okey, jadi bila kita tengok kepada definisi ajaran sesat ni kan, kenapa mereka tidak diterima? Mungkin dari sudut kepercayaan mereka kepada akidah mereka kepada Tuhan kan, okey, ataupun manhaj mereka kan tak sama dengan akidah, tak sama dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab itu mereka boleh dikatakan sesat lah, ataupun mereka percaya kepada Nabi selepas Nabi Muhammad, sebab dah terkeluar daripada manhaj ataupun kenyataan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Okey. Okey. Selepas itu pandangan saya mengenai ajaran sesat di Malaysia adalah agak membimbangkan lah. Okey. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kat media sosial, banyak sangat muncul kenyataan-kenyataan ataupun ajaran-ajaran baru yang diperkenalkan oleh orang Melayu kita. Dan peliknya, walaupun apa yang kenyataan yang mereka keluarkan seperti ayah pin kan, ataupun ajaran taslim yang korang kata tadi kan, ajaran taslim tu kan, kita boleh nampak kenyataan mereka itu menunjukkan kesesatan. Tetapi masih terdapat ramai golongan yang percaya kepada mereka, dan sangat membimbangkan golongan ini adalah yang terdiri daripada golongan cerdik pandai dan juga golongan berpendidikan lah. Jadi pandangan saya agak membimbangkan dan perlu diberikan ataupun perlu diambil serius lah oleh pihak berkaitan. Dari sudut pandangan Prof sendiri, apakah kesan ajaran sesat yang berlaku kepada umat Islam di negara Malaysia? Okey, jadi kesan yang paling ketara sekali ialah kita tengok mereka akan tidak mengambil mudah terhadap pegangan dan juga dalam pegangan Islam itu sendiri, dan menyampaikan ajaran-ajaran yang asas yang ada dalam Islam. Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok ajaran sesat ni, dia amat pelik kan, yang bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga kadang-kadang dia memberi kesan dalam penamalan mereka. Contohnya kalau kita tengok, mereka percaya kepada Nabi yang palsu, Nabi daripada orang Melayu, Rasul Melayu kan. Tapi bukan sahaja ajaran sesat ni kita fokus kepada ajaran yang tradisional, tapi pahaman moden pun boleh dianggap sebagai ajaran sesat, seperti pahaman liberal yang tak percaya kepada ajaran Islam yang sebenar, yang berfikiran dengan pemikiran yang sama dengan orang barat kan. Macam kita tengok ini liberal, sosialis, demokrat, liberal. Okay, jadi itu pun dianggap kalau kita tengok dari sudut prinsip Islam pun bercanggah dengan Islam kan. Contohnya maknanya dia percaya bahawa dosa yang dilakukan oleh orang Islam ni terbagi kepada dua kan, dosa awam kan. Bukan dosa awam, maksudnya istilah dengan dosa peribadi. Maksudnya dosa yang dibuat oleh seorang itu orang lain tak boleh nak kacau lah, nak larang. Sedangkan dalam Islam ni tidak ada pun istilah dosa peribadi. Itu sebagai contoh lah. Dia kata dalam
pemikiran liberal yang ada sekarang ni lah. Jadi bukan sahaja kepada ajaran yang percaya kepada Nabi palsu, percaya kepada batinia, tapi dalam arus masa ni ada juga pemikiran moden yang bercanggah dengan Islam dan boleh dianggap sebagai ajaran sesat. Cara mengatasi dia kita bahagi kepada 3. Satu individu, satu masyarakat, satu undang. Kalau individu macam biasalah, kita sebagai individu kita kena pergi ke majlis ilmu yang betul-betul kita yang diiktiraf dan kita tahu dia ni diiktiraf dan mendapat tauliah daripada negeri masing-masing. Setiap negeri pertolehan untuk menyebarkan ataupun nak buat tazkirah ataupun buat usrah, dia ada pertolehan masing-masing. Okey, pergi menimba ilmu, mencari ilmu supaya kita tak keliru dengan ideologi yang lain. Okey. Yang kedua, masyarakat. Okey, kalau masyarakat tu masyarakat ni kena main peranan. Kalau nampak ada yang kata selewen, kita tolong baiki daripada orang kata saling bantu-bantu, bertanggungjawab, berperangan untuk membantu supaya yang kita punya orang kata kawan tu tidak terjebak ni tu. Ini lah cara sesat. Kalau nampak macam tu, kita tarik dia balik, kita perkukuhkan lagi akidah dia dengan kita kena bagi nasihat benda yang berkaitan dengan agama Islam supaya dia tidak ikut dengan ajaran tu. Orang kata tarik, orang kata dekatkan kita dengan dia, benda nasihat ataupun bercerita benda yang dia boleh terima. Undang-undang, jadi pihak agama Islam kena war-warkan antara sesat ni kepada semua masyarakat. Jadi semua masyarakat boleh tengok war-warkan di masjid, di surau ataupun di pusat universiti, pusat sekolah, kata ni ajaran sesat, jangan ikut. Jadi bila dah JAKIM ataupun negeri-negeri negeri-negeri punya pejabat agama dia war-warkan, jadi masyarakat bila nampak benda ni sebenarnya salah. Itu yang pertama. Lepas tu jadi JAKIM kena kumpulkan bukti-bukti, kumpulkan maklumat kata ajaran sesat ni ada berapa, senaraikan maklum kepada masyarakat melalui platform contohnya surau, masjid, benda yang selalu masyarakat kita tengok, FB ke Instagram untuk yang zaman sekarang. Jadi lepas tu kalau orang yang dah betul dalam ajaran sesat tu, kita masukkan dia dalam pusat pemulihan. Jadi undang-undang kena buat satu modul berkenaan dengan kerohanian untuk memulihkan orang yang terjebak dalam ajaran sesat ni. Sesat ni kadang bila dah dapat tangkap, dia akan letakkan di satu tempat. Di satu tempat tu kita boleh gunakan modul pemulihan akidah tu kepada orang tu tersebut. Supaya dia bila dia keluar daripada tahanan tu, dia tak kembali kepada ajaran sesat. Kesimpulannya, ajaran sesat merosakkan akidah umat Islam di samping mengelirukan masyarakat. Jadi, perlulah kita melindungi diri kita dengan ilmu agar dijauhi dari perkara-perkara yang khurafat ini. Semoga kita semua sentiasa dilindungi dan dijauhi dari segala kemungkaran dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Kesesatan jelas ternyata, namun mengapa masih terpedaya? Quran dan Sunnah sebagai pelita, jangan lupa amalkan sentiasa.